Hai, nama saya Syed Kristina. Cita-cita saya nak menjadi seorang engineer. Sementara nak capai cita-cita, saya buat kerja lain dulu. Jadi model ni mencabar sebab saya suka makan. Ya, saya memang suka makan. Saya percaya makan selain untuk hidup menjadi terapi yang cukup membahagiakan. Lebih-lebih lagi kalau makanan tu sedap. Tapi kalau saya rasa saya terlebih makan, bercakap tentang makan, saya selalu tertanya-tanya, apa yang membuatkan sesuatu tempat tu jadi viral? Kenapa orang sanggup datang dari jauh untuk makan di situ? Dan kenapa ada influencer yang sanggup buat review makanan di situ? Adakah sebab pemasarannya hebat atau makanannya memang betul-betul terbaik? Atau ada kisah lain di sebaliknya? Mari ikut saya menerokai dunia gastronomi dalam Makan Viral. Suatu masa dulu, zaman mak ayah kita muda, agak susah untuk mereka cari tempat makan yang best. Biasanya, mereka akan dengar daripada mulut ke mulut ataupun daripada surat khabar. Kiranya, itu adalah teknik pemasaran dan pengiklanan yang paling efektif pada masa itu. Sekarang, marketing and promotion dah jadi lagi hebat dan pantas sebab adanya teknologi digital dan media sosial. Oh, tahu tak? Kali pertama istilah viral marketing diguna pakai adalah pada tahun 1996. Ditulis dalam sebuah artikel oleh seorang profesor daripada Harvard Business School di Amerika Syarikat. Dah wujud sebelum Syed lahir lagi. Anyway, sebut tentang viral marketing, Syed ada perasan satu video seorang influencer terkenal yang melawat sebuah kafe di Rawang, Selangor. Kafe tu bernama NZ Coffee. Biasanya kalau ada influencer setuju buat video, sama ada dia dibayar ataupun tempat tu memang best. Jadi Syed rasa Syed kena pergi dekat NZ Coffee ni untuk dapatkan kepastian. Tapi alang-alang ke sana takkanlah nak singgah dekat kafe tu je kan? Mestilah nak tahu apa yang menarik kat Rawang ni. Rawang bermula sebagai kawasan perlombongan biji timah pada awal kurun ke-19. Kerancakan aktiviti ini membuatkan Rawang membangun dengan pantas dan menjadi lokasi pertama di Tanah Melayu yang menerima bekalan elektrik. Berakhirnya era kegemilangan biji timah, Rawang tidak lagi menjadi bandar tumpuan. Terpinggir dari kepesatan bandar-bandar lain yang lebih hampir dengan Kuala Lumpur, Rawang memerlukan suatu elemen kebangkitan yang mampu meletakkan namanya setanding bandar lain di Lembah Kelang. Dan kini, Rawang sudah kembali mencuri perhatian. Apa kata kita dekati mercu tanda terbaharu bandar ni? Mungkin ramai yang pernah berada di atasnya. Cuma kali ni Syed nak bawakan perspektif yang berbeza. Dan laluan untuk ke sana lebih kurang macam jungle trekking lah. Tak sampai 5 minit berjalan, Syed terdengar deruan air mengalir. Ingatkan anak sungai? Rupa-rupanya laluan air dari tanah tinggi. Baru je nak naik hiking tapi dah ada tempat yang instagramable. Cantik kan? Rasanya dekat sini sebelum ni ada rangka kereta yang dijadikan sebagai landmark lah. Tapi mungkin dah dialihkan atas faktor keselamatan. Cumanya yang kurang sedap mata memandang, dah nak sampai dah. Kepada yang nak datang ke sini, pastikan pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Okey, tray dekat sini tak adalah mencabar mana, tapi untuk sesiapa yang tak biasa, jangan lupa untuk sarapan dulu, okey? InsyaAllah lah, Syed okey. Syed terserempak dengan Kak Tai dengan Kak Sofia. Ni kali pertama ke Kak Tai dengan Kak Sofia datang? Tak, dah banyak kali dah. Dah naik dah sampai atas? Dah naik sampai atas. Best tak? Turun dah. Mencabar tak dia punya tray? Syed tak naik lagi ni? Sabaran dia betul-betul orang kata
ada banyak status dia lah. Okey, alright. Terima kasih. Sama. Take care. Okey, sekarang ni saya dengan Puan Norsia dan suaminya Encik Azhar. Boleh kongsi tak sikit pengalaman dah sampai dekat puncak? Tempat ni agak mencabar sikit. Oh, mencabar. Dia punya trek dia licin. Dia banyak batu-batu. Dan baru lepas hujan kan. Jadi trek dia agak licin. Dia curam. 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 Tak perlulah nak pakai tali ke apa? Dia ada sediakan tali. Oh, sediakan tali. Jadi memang membantu lah. Tengok tu, dah nampak dah Rawang Bypass. Saya dah sampai dah dekat Rawang Bypass. Saya tak sangka lah boleh sentuh struktur bawah Rawang Bypass ni. Bayangkan dekat atas ni ribuan kenderaan yang bergerak lebih daripada 100 km sejam setiap hari. Bayangkan. Mula-mula macam senang kan? Tapi di sinilah bermulanya cabaran yang sebenar. Sepanjang trek, ada beberapa kemudahan yang disediakan hikers terdahulu untuk memudahkan pendakian ke puncak. Ingat tak mencabar mana, tapi boleh tahan jugalah. Disebabkan lokasi ini semakin menjadi tarikan, Syed rasa mungkin pihak berwajib boleh mula mewartakannya sebagai destinasi pelancongan dengan fasiliti yang lengkap dan selamat. Dah sampai dah dekat checkpoint pertama. Sebenarnya agak mencabar, nampak je rendah tapi dia punya tangga sebenarnya agak curam. Tapi tak apa, sikit je lagi nak sampai. Jom! 45 minit pendakian hanya untuk mendapatkan 30 saat momen ni je. Sangat berbalik. Tuan-tuan dan puan-puan, Rawang Bypass dikategorikan sebagai jalan bertingkat paling tinggi dalam negara. Projek bernilai 628 juta ringgit ini mengambil masa 12 tahun untuk disiapkan. Perjalanan antara Rawang ke Serendah dipendekkan dari 2 jam kepada 30 minit sahaja. Sebagai graduan kejuruteraan, kagum betul Syed tengok Rawang Bypass ni. Mesti ada yang tertanya-tanya, ada siapa sebenarnya ni? Lepas ni Syed akan kenalkan siapa jurutera bertanggungjawab untuk projek mega ni. Rawang Bypass ni sebenarnya satu projek lama lah, daripada 2005 dulu. Inilah Haji Razali, jurutera hebat yang bukan saja membantu memendekkan masa perjalanan tetapi memanjangkan hayat pokok-pokok yang terancam. Jadi pada satu peringkat tu, kerja-kerja ni tergendala sebab tidak mendapat kebenaran daripada Kerajaan Negeri Selangor untuk memasuki kawasan Taman Warisan. Jadi pihak Jabatan Kerja Raya telah menjemputlah beberapa kontraktor-kontraktor untuk membukakan cadangan-cadangan lah. Antara cadangannya ialah cadangan daripada pihak saya lah, di mana pihak saya mencadangkan untuk kita alihkan laluan jajaran tersebut daripada tengah-tengah Taman Warisan tu, kita alih kepada di luar kawasan Taman Warisan. Maksudnya di hujung Taman Warisan tersebut lah. Dan kita pada masa itu kita tengah memikirkan juga bagaimana kita nak selamatkan pokok-pokok yang mahal-mahal tu lah. Struktur tertinggi di Rawang Bypass ini adalah 58 meter. Ia dibina berbengkang-bengkok untuk mengelakkan penebangan flora di Taman Warisan, khususnya pokok giam kancing yang kini diambang kepupusan. Barang siapa yang menebang pokok ini boleh didenda hingga RM1,000,000 tau. Menurut Haji Razali, proses mengorek lubang pasak tiang dijalankan secara manual menggunakan penyodok kerana jentera berat tidak dibenarkan masuk ke Taman Warisan selain bentuk muka bumi yang berbukit dan curam. Lebih 100 tiang ditanam dan ada yang kedalaman pasaknya berukuran sama dengan tiang itu sendiri.
Apa yang Cik Razali boleh katakan atau bagi dorongan dekat anak muda di luar sana, kalau yang tengok mungkin rasa engineering ni pekerjaan yang tak famous sangat ke, tak gah sangat ke? Sebenarnya it's a good profession kan. Saya pun lama dah, lebih dari hampir 38 tahun buat engineering saja kan. Masa saya mula-mula jadi engineer pun saya buat longkang dulu kan, buat rumah dulu pelan-pelan. Tapi lama kelamaan apabila kita dah sampai satu tahap dalam engineering ni kan, kita akan cuba benda-benda yang baru, something new lah kan. Kita tak buatlah yang konvensional. Kalau konvensional ni ramai yang buat kan. Haji Razali turut terbabit dalam projek mega lain termasuk Jambatan Angkat Terengganu. Tapi Syed pasti Rawang Bypass ni projek yang paling menjadi kebanggaan beliau. Every time saya lalu, saya akan tunjuk dengan anak-anak saya, this is ayah buatlah ni. Ada yang buat KLCC, dia pun bina KLCC. Sampai cucu dia pun dia tunjuk, ni KLCC dia buat dulu. Bagi saya, Rawang Bypass lah saya buat. Selepas meneroka ikon Rawang, Syed pun menuju ke destinasi utama pada kali ini, NZ Coffee yang terletak di Kampung Tanjung. Kafe ini dibuka pada Ogos 2021 oleh dua anak muda, Nabil dan Amir. Kedua-duanya baru berusia 23 tahun. Menariknya, kafe ini terletak di halaman belakang rumah Nabil sendiri. Okay, macam mana boleh start NZ Coffee ni at a very young age? So mula-mula kita orang start daripada NZ Planet dulu. Kita orang menjual indoor plant, pokok-pokok. So Amir dekat situ, Amir join saya untuk buat indoor plant. Sampailah satu masa customer tanya kita orang, boleh ke korang ni buat landscape pula? Kan, boleh buat landscape untuk taman orang. Jadi kita, ya sure, kita orang boleh buat. So kita orang buat landscape. So bila landscape, Amir join juga saya punya buat landscape. Sampai satu masa Amir cakap, Bil, aku rasa ni bukan kita punya bidang lah. Sebab kita orang bila stress, and then kalau kita orang nak ambil menu, nak ambil idea-idea baru untuk furniture ataupun landscape, kita orang akan pergi ke kafe tau. Kita orang akan pergi ke kafe hunting sambil tu minum kopi. So dari situ saya borak dengan Amir, kan best kalau kita ada kafe macam ni. Kita tengok dia landscape dia cantik kan. Kita orang pun ada basic untuk buat landscape and ID punya ni. So why not kita ni kan. Amir pun background dia adalah barista. So saya cadang kat Amir, apa kata kita buat NZ Coffee pula. NZ Coffee tapi kita start daripada awal. Sebab kita tak mempunyai modal yang besar. Dengan modal yang kecil, Amir dan Nabil memulakan perniagaan mereka hanya secara bungkus dan hantar. Bermula berdua, kini NZ Coffee mempunyai 9 tenaga pekerja. Amir pula macam mana boleh confident untuk mulakan perniagaan kopi tu? Okay, so far Amir dah ada experience 4 tahun dalam barista ni. And then mostly Amir dengan Nabil memang suka keluar ke kafe. Daripada sana Amir curi taste, tanya kepada barista diorang, bin siapa yang korang guna and everything. And Amir suka buat research pasal kopi sebab itu adalah passion Amir. Even though parents Amir suka suggest recommend kerja lain, tapi Amir tak boleh lah, kopi juga. So bila dah start dekat belakang ni, dah beli mesin kopi and everything semua. Lepas tu Amir, before tu Amir ada buat coffee tasting, which is Nabil and family and kawan-kawan kita invite dekat belakang ni and kita buat coffee tasting. Betul Nabil? Betul. So alhamdulillah feedback daripada diorang suka and dia cakap taste ni lah yang taste cafe kan. Betul. So daripada sana buat Amir lagi confident lah untuk mulakan bisnes dengan Nabil. Okay, Amir dengan Nabil, apa special dish dekat NZ Coffee ni? Okay, my suggestion is smoked duck aglio olio and Grill lamb. Untuk minuman? Untuk minuman, ais latte gula Melaka. nak try? Nak. Let's go. Let's go. NZ Coffee bukan sekadar menghidangkan kesegaran aroma kopi yang di-brew dan rekaan dalaman yang menarik, malah bunyi desiran kuali di dapur juga begitu membangkitkan selera. Okey.
different. So ni smoked duck aglio olio and this is Grill lamb. Grill lamb. Oh, ada onion ring. onion ring. Something different. Smoked duck aglio olio and also grill lamb from NZ Coffee. So ni specialita kita. Ooh, Ais latte gula Melaka. Semen. yummy. Okay, Syed paling excited nak rasa smoked duck ni. Yes. So dua-dua belah pun buat Ada macam dua tu? belah pun. Oh, lepas tu dia macam rangup-rangup tu lah. Yes. Boleh makan sekali. Okay, smoked duck. Bismillah. Sedap. Sedap. Rasa pedas dia ada, tak terlampau pedas. Lepas tu crunchy daripada kulit popiah tu ada. Dia punya itik tu memang rasa padat sebab itik dia pun tak kecil tau, dia potong. Okey, ni favourite Syed. Syed memang suka lamb. Kita rasa dia punya lamb. Kita ambil sikit mashed potato dengan sos dia. Menari tu sedap tu. Walaupun tebal, tak liat, lembut. Lepas tu campur pula dengan mashed potato. Combination yang memang dia macam, sebab Syed memang suka tau lamb chop. So dia rasa macam comfort food. Okey, untuk latte gula Melaka ni ada juga cara minum dia. Okay. So far, kena minum dulu. Okay. Minum sikit dulu. Alright, and then gaul dia, bagi sebati. Bawah ni kan gula Melaka dia? Ya betul, bawah ni gula Melaka dia. So far, untuk latte gula Melaka ni, tasting dia memang akan rasa gula Melaka. And akan rasa coconut juga. Oh, dia okey dah. Okey. Kejap. Mostly customer yang minum latte gula Melaka ni tak tidur malam. Oh, tak tidur malam? Sebab termimpi-mimpi latte gula Melaka NZ Coffee ni. Okey, kita tengok tidur malam tak? Okey, kita Hari tengok ni. nanti. Okay. Sedap. Dia punya pekat tu, dia punya rasa gula Melaka, manis gula Melaka, pahit kopi tu cukup. Lepas tu ada whipping cream, so dia lagi pekat. Memang tak tidur malam ni? Yes. Amir, Ya, saya. saya nak tanyalah, senang ke nak jadi barista sebenarnya? So far, kalau kita belajar, akan jadi senang. Nak cuba? Boleh? Saya nak cuba buat Let's kopi. go. Jom. Kali ni Syed berpeluang untuk belajar sendiri membuat coffee latte step by step bersama Amir. Dan Syed juga dicabar untuk buat secawan kopi yang hampir sama dengan Amir. Dan Nabil pula akan teka kopi yang mana Amir buat dan kopi yang mana Syed buat. Ini kali pertama Syed berada di belakang meja barista. Belajar membuat secangkir kopi, suatu pengalaman yang begitu mengujakan. Ketelitian Amir di setiap langkah, umpama seorang seniman yang sedang berkarya. Penuh jiwa dan pesona, membuatkan setiap cangkir tersendiri dan istimewa. Aroma Arabica yang menghayalkan, Syed seperti terpukau menurut apa saja yang diajarnya. Ternyata ilmu membuat kopi lebih daripada sekadar bancuhan kisaran kahwa, air dan susu. Sebenarnya Syed berdebar-debar sepanjang belajar dengan Amir. Tapi cara editor sunting babak ni, lain macam pula ni. Nabil, are you ready? Yes. Okay, jom. Nabil, jangan kecewakan. Okay. Okey, Okay, cuba rasa dulu. cuba rasa. Bismillah. Okay.
Okey. Steam milk tadi lain-lain kan? Steam milk lain-lain. So ni Amir punya. Amir punya foam dia halus sikit. Lah, betul lah. Tak boleh lah nak pisahkan dua Blood brother. kawan ni. Oh, betul lah. Betul. Baru cakap kacau biar nak beza. Okey. Betul dah tu. Congrats, Bill. Okey, Amir dengan Nabil, terima kasih banyak-banyak. Makanan terbaik, kopi sangat padu. Terima kasih layan Syed nak buat kopi. All the best to you guys. Harapnya bisnes berkembang dengan maju lagi. Amin. Thank you so much. Bye. Terima kasih. Syad. Apron pulang balik. Itulah ingat nak kerja sini. Short apron nanti kau bawa balik. Bye. 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 Hai. Okey, 3 perkara yang Syed belajar daripada pengalaman kali ini. Pertama, daripada rawang bypass, Syed belajar bahawa nilai kehebatan sesuatu binaan tu bukan terletak daripada kebesaran ataupun ketinggiannya, namun ia terletak kepada keharmonian dan manfaat yang diberi bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada alam. 2, daripada Haji Razali, jurutera rawang bypass, Syed belajar bahawa walaupun bidang kejuruteraan ini mungkin tak sepopular bidang yang lain, namun hasil kerjanya boleh mengubah sesebuah tamadun dan boleh kekal berfungsi beratus-ratus tahun lamanya. Dan yang ketiga, Syed belajar daripada pemilik NZ Coffee sendiri, Nabil dan Amir, bahawa berkawan dan bersahabat tu adalah 2 perkara yang berbeza. Berkawan tu kita hanya menerima manfaat daripada seseorang, namun bersahabat tu kita saling memberi dan menerima kepada satu sama lain, dan itu adalah lebih bermakna. Minggu depan kita nak ke mana pula? Nanti Syed update, okey? Kalau anda ada cadangan lokasi yang menarik, boleh DM di Instagram Syed. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Makan Viral. Bye!